الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dikasihi seluruh ahli jawatan kuasa Surau Al-Qudus, Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam, hari yang mulia, ditambah lagi kita di bulan yang mulia Ramadan. Beruntung kalau kita dapat mengakhirkan kehidupan kita pada hari Jumaat di bulan Ramadan. Hari Jumaat semua orang tahulah kelebihannya dalam hadis sebut, man mata yaumal jum'ah aw lailatah uqiya lahu azabul qabri. Sesiapa yang mati pada hari Jumaat ataupun malamnya, maka akan dipelihara daripada azab kubur. Apatah lagi kalau dia sedang berpuasa Ramadan, jaminan syurga untuknya. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW bersabda, man shoma yauman ibtigha'a wajhillah summa khutima lahu biha dakhalal jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mati sesiapa yang berpuasa ketika mana dia sedang berpuasa dengan penuh keikhlasan, man shoma yawman ibtigha'a wajhillah, puasa dengan penuh keikhlasan semata-mata kerana Allah, wa khutima lahu biha, dan dia mati ketika itu dalam keadaan berpuasa, dakhal jannah, syurgalah tempatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak kita ke hari yang ke-11. Telah berlalu fasa yang pertama, dan kita sepatutnya semakin baik puasa kita, kerana mungkin pada hari-hari pertama kita telah mengalami culture shock, kejutan budaya, walaupun tiap-tiap tahun puasa. Lebih-lebih lagi yang jarang-jarang berpuasa sunat. Sepatutnya kita melazimi puasa sunat pada setiap bulan. Dan orang-orang yang sentiasa berpuasa sunat setiap bulan akan diganjari dengan ganjaran Ar-Rayyan. Inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya dalam syurga ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Ray ini puas. Dulu kalau filem-filem lama adalah Roy, keras hati kau Roy, cerita-cerita lama lah. Roy ini puas, Roy puas. Rayyan, orang-orang yang puas. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpuasa lapar dahaga bukan hanya bulan Ramadan. Paling kurang kita nak dapat Ar-Rayyan ni, kita mesti untuk berpuasa 3 hari sebulan selepas Ramadan.
Dan Syawal eloknya 6. Selepas tu kita puasa 3 hari. Kita konsisten, kita iltizam dengan 3 hari sebulan, insya-Allah jiwa kita lebih bersih, jiwa kita lebih tenang, dan kehidupan kita lebih baik. Tak percaya, acu tera. Jangan kita abaikan. 3 hari je, bukan 30 hari. Kalau ikut para sahabat salafus soleh, ramai yang puasa sepanjang tahun. Contohnya Aisyah, Abdullah bin Zubair, dan ramai lagi sahabat dan tabi'in. Mereka berpuasa sepanjang tahun, kecuali hari-hari haram. Kita haram tak puasa, Ramadan je lah kan. Mana kita nak dapat hasil samarah daripada Ramadan, teruskan puasa. Paling kurang 3 hari sebulan, seperti mana yang Nabi wasiatkan, yang Nabi pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Awsani khalili bi thalathin." Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan aku 3 benda, 3 perkara. Yang pertama, bisyam thalathati ayyam min kulli syahr. 3 hari berpuasa setiap bulan. Tapi Ramadan jangan amalkan. Ramadan 30 hari, bukan 3 hari. Lepas Ramadan, daripada Syawal sampai Sya'ban, itu juga susah. Sebab apa? Syah tu penuh dengan syar juga. Syawal sehingga Sya'ban, syaitan banyak. Jadi susah nak puasa. Kan? Lagi-lagi kita nak puasa bulan Ramadan, banyak dia punya booster dia kan. Semua orang puasa, TV radio sebut pasal puasa, tapi bulan lain tak ada. Kadang-kadang orang yang bercakap pasal agama, Quran, hadis pun tak berapa nak puasa 3 hari sebulan. Sebab payah. Baru niat nak puasa, tengok orang breakfast. Ada banyak cabaran-cabarannya. Tengok orang breakfast, tengok orang makan, orang belanja pula. Baru first time nak puasa Senin kan. Mak, jom aku belanja makan tengah hari. Aduh, serba salah ni kan. Teringat hadis, kalau mengampunkan orang lain tak baik. dan terus kan. Tuan-tuan ya, cuba 3 hari sebulan. Tuan-tuan cuba buat tahun ni, lepas Ramadan sampai Ramadan akan datang, dia rasa lain. Dia punya hasil ibadahnya. Yang kedua, Nabi pesan dekat Abu Hurairah, birak'atai ad-duha, 2 rakaat solat sunat duha. Ramadan ni terutamanya kita cubalah buat paling kurang 2 rakaat. Sekarang pun boleh lagi. Ustaz, ni bukan hari haram ke? Waktu haram ke? Tak. Tengah hari Jumaat tidak ada waktu haram dalam mazhab Syafi'i. Sebab kita digalakkan untuk solat. Jadi siapa-siapa yang belum sembahyang duha, boleh sembahyang duha lani sebelum zuhur, sebelum Jumaat. Kerana kelebihannya sangat banyak. Kalau boleh kita paling kurang 2 rakaat. Bukan payah pun. Sama ada sebelum kita pergi kerja, kalau kita pergi kerja lambat sikit, ataupun masa rehat boleh lagi, masa rehat 12.30 boleh lagi. Kerana masa haram selain daripada Jumaat tu hanyalah lebih kurang 5 minit sahaja. Ulama kata 2 rakaat solat. Kita duk fikir hari haram ni pukul 12 tengah hari. Tak. Waktu haram ni hanya singkat. Dalam kitab Kanzur Raghibin, Al-Imam Mahalli sebut 2 rakaat lebih kurang 5 minit lah. Waktu haram tengah hari 5 minit sahaja sebelum zuhur. Hari Jumaat tak ada waktu haram. Dan di Masjid Haram tak ada waktu haram. Pelik juga, nama Masjid Haram tapi tak ada waktu haram. Gana kan? Dalam hadis sebut apa? Ya Bani Abda Manaf, la tamna ahadan shalla aw tawafa bihadzal bait fi ayyi waqtin syaa. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Abdul Manaf, kabilah Abdul Manaf, jangan tegah, jangan larang orang nak solat dan tawaf di Baitullah Kaabah ini pada bila-bila masa. Maknanya
kita boleh sembahyang anytime untuk di Masjid Haram. Tapi ada gak yang tak tahu, yang jahil? Saya nampak kan, haram. Lepas subuh kan. Siapa yang mengharamkan sembahyang di Masjid Haram memang haram lah. Ada orang tahu, orang Arab Pakistan haram. Kalau saya lah, ada orang lain di sembahyang, saya pemalas nak ceramah. Sebab geng-geng dia orang enggak. Ini tak ada, ni ada hadis jelas bahawa Nabi berikan kita seluas-luasnya. Macam Jumaat, kita datang tak ada waktu haram sebab nak galakkan kita solat. Sama juga dengan Masjid Haram, tak ada waktu haram. Kenapa? Kerana nak galakkan kita solat, galakkan kita sembahyang. Semua tahulah pahalanya 100,000 pahala. Tapi ada pahala yang lebih besar daripada sembahyang di Masjid Haram. Pahala pergi pasar. Ya betul ustaz ni, pergi pasar lagi besar pahala. Sudah. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Boleh pergi pasar petang ni, tapi ada gaya dia lah, bukan semua pergi pasar dapat pahala besar. Ada cara dia. Nabi sebut hadis, man dakhala suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir falahu alfi hasanah. Sesiapa yang pergi pasar raya, bazar Ramadan, bazar Aidilfitri, apa sahajalah yang bersifat banyak jual-jualan ni, dia mengucapkan doa zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadil khair wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali je, bukan satu kali, tak, sekali je dia dapat alfi hasanah. Maksud alfi ialah sejuta, alfu 1000, alfi sejuta pahala. Bayangkan sembahyang Masjid Haram 100,000, yang ni sejuta, dan dapat rumah dalam syurga. Wa banallahu lahu baitan fil jannah. Tapi walaupun nampak senang, susah. Saya dah tahu kelebihan amalan ni dah lama kan. Dah sampai pasar tu kan, lagi pasar yang sesak, susah. Bukan dapat pahala sejuta, dapat memperhabiskan pahala puasa ada kan. Ialah dengan macam-macam maksiat, ya, dengan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati. Maksiat hati ni memang sangka buruk lah. Sangka buruk, orang ni makan ya Allah banyaknya, mungkin dia nak sedekah dekat rumah anak yatim, mana tahu kan. Kita sangka buruk kan, tak tahu, tak kenal, tak tanya pun. Pahala dosa sangka buruk, dosa mata telah lah kan. Nak dengar pantun Jawa tak? Saya orang Jawa Tanjung Karang kan. Orang Jawa kata apa? Orang wedok bajunya ketat, sendat melekat, Pak Haji delok mata dia bulat-bulat kan. Maksudnya menambah kita punya dosa je. Sebab tu elakkan. Saya alhamdulillah berjaya lah 10 hari ni makan simple-simple je kat rumah. 1 lauk, 2 lauk sayur kan. Itu je lah. Jadi kalau tuan-tuan rasa sibuk sangat, nak beli boleh, beli kedai-kedai yang tak busy sangat. Maksudnya kedai-kedai biasa, kedai satu gerai, satu kedai yang tak busy. Ustaz, tak busy tak sedap. Saya cari orang ramai tu yang sedap kan. Susah juga macam ni. Banyak betul alasan dia kan, nak cari orang ramai sedap lah. Itu orang kata mentaliti kita je. Tak semua kedai yang ramai yang sedap. Banyak saya rasa biasa je. Bukan tak sedap, biasa je. Dah orang ramai pergi, nampak macam sedap lah. Kita kena jaga. Kita tak nak puasa kita hanya sekadar puasa siang. Puasa malam kita melantak, kita makan. Apa orang kata apa? Melantakun, mengketedarahun, melahabun, habis semua. Ada satu sketsa budak dengan ayah kan. Dia makan buka puasa maghrib. Memanglah maghrib kan. Jadi anak tanya dekat ayah, "Ayah, kenapa kita puasa?" Tanya. Jadi ayah pun skema lah jawapannya. Kita nak rasa kesusahan orang-orang fakir miskin. Anak terus tanya, "Oh macam ni ke ya? Orang miskin masa siang-siang dia lapar, maghrib je makanan banyak sangat." Ayah pun senyap kan. Susah nak jawab tu. Agak-agak kalau nak jawab apa ya. Susah nak jawab kan. Sebab kita begitu kan, nak rasa kesusahan orang susah. Siang tak makan, betul?
Tapi maghrib masya-Allah kita qada yang breakfast, lunch, dinner semua dalam tu. Jadi cuba kita sebulan je pun tuan-tuan, cuba puasa sederhana. Nak beli boleh, satu lauk, dua lauk cukup. Satu sayur, lauk satu, lauk besar satu, telur satu, nasi. Air lah satu cukup. Tak payah 2-3 jenis, air panas, air sejuk, air semua dia nak. Jadi bila maghrib tu habis, lunyai. Lunyai sebab kita ni dah menyalahi. Kalau ikut Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, seorang ulama besar Indonesia kan. Dia panggil Nawawi Sani, Nawawi 2. Kita ni buka puasa banyak buat benda haram. Sebab dia kata makan tu 5 hukum. Makan 5 hukum. Yang pertama, hukumnya wajib. Kalau tak makan mati. Mana lapar sangat, tak makan mati. Itu wajib. Sebab memanglah kita tahu semua benda yang menyebabkan kematian wajib kita elakkan. Yang kedua, hukumnya adalah wajib, lepas tu sunat. Sunat masa bila? Sunat makan ikut cara Nabi. Ramai tak tahu lagi kuantiti Nabi makan ni. Dia ingat 2/3, tak salah. Nabi kata bihasbi mri'im luqaimat yuqimna sulbah. Cukuplah makan ni beberapa suapan kecil. Kita beberapa dulang besar. Nabi kata beberapa suapan kecil. Luqaimat, luqmah suapan, luqaimat isim tasghir bahasa Arab. Suapan kecil. Itu sunat. Yang harus, hukum harus makan 2/3 perut. Nabi kata fa in kana labuda, kalau nak lebih daripada apa yang aku sebut tadi, yang sunnah tadi, kalau nak juga maksimalnya berapa? Sulus li ta'am, 1/3 makan, sulus li syarab, 1/3 minum, sulus li rih, 1/3 angin. Maksudnya kosongkan. Bukan lepas makan minum kita buka kipas angin. Gitu kan. 2/3 kita penuhkan. Dari segi saintifik pun saya baca, banyak faedah kita makan 2/3. Kita kosongkan 1/3. Kita makan bukan 2/3 lagi, dah makan 5/3. Dah ambil bahagian jantung, bahagian paru-paru semua dah kan. Habis semua kita sapu. Dan yang makruh, tadi yang harus, harus 2/3. Yang makruh makan lebih 2/3, tapi tak penuh lagi. Mungkin 3/4, mungkin 4/5, biasa kan kita kan. Yang haram, ini dalam kitab Marakil Ubudiyah Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar Indonesia yang dia memang standard ulama-ulama Arab lah. Sebab kitabnya banyak kan. Dia kata haram jika penuh. Haram jika penuh. Sudah kita tiap-tiap kali buka penuh sokmo ni. Kalau ikut fatwa Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marakil Ubudiyah, syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah, semua tahulah, kitab Imam Ghazali itu kan. Haram, kita bukan selalu haram kan. Sebab tu tak ada keberkatan. Kita tarawih pun ialah kalau dah kenyang, agak-agak boleh khusyuk tak? Dah kenyang, perut besar kan. Kenyang, saya tak pernah lagi semua hidup saya umur dah dekat 40 tahun ni kan. Khusyuk bila kenyang sangat, khusyuk rasa macam nak menangis kan. Payah tu. Biasanya kalau dah kenyang tu mata dah bulat, dah nipih kan. Kadang-kadang dalam sembahyang pun boleh lena lagi. Dalam sembahyang pun boleh tidur lagi. Kalau khatib sedang berkhutbah, lagi senang kan. Kalau tak puasa, kalau belum Ramadan kan, kita dah makan tengah hari, dah lunch kan, tengok imam yang besar pun kecil halus hilang terus kan. Kadang-kadang dekat masjid saya kat Melawati tu, sampai dia kat tepi kan, dia sampai lena terbaring begitu dahsyat penangan makanan tuan-tuan. Ni cubalah 20 hari lagi kita cuba. Petang ni kita start nak makan sedap tak kisah, tapi kuantiti yang sederhana. Makanlah sedap mana pun tak ada masalah. Mahal ke sedap ke tak apa, itu memang Nabi pun kadang-kadang makan sedap. Kambing, Nabi suka kambing kan. Saya bagi 4 lah, 4 bahagian Nabi suka. Bahagian kambing. Yang pertama bahagian mana? Zira'. Bagaimana bahagian peha kambing. Beli yang dekat nasi Arab tu yang kambing peha saja full. Tapi makanlah banyak orang, makan seorang kan. Kalau makan seorang jahanam kan. Yang kedua Nabi suka apa? Nabi suka katif. Nabi diracun kerana makan katif, shoulder. Shoulder ni apa terjemahannya? Bahu. Tak sesuai pula. Bahu orang kalau
kambing di bawah daripada bahu tu, di atas paha yang bahagian depan. Itu shoulder. Lah cakap kat kedai nak shoulder kan dia tahulah. Dalam masyarakat panggil katif. Itu yang Nabi diracun sebab makan tu. Yang racun Yahudi. Cerita dia panjang lah tentang kematian Nabi kan. Yang ketiga bahagian Nabi suka apa? Bahagian Nabi suka ialah rib. Rib, inilah rusuk. Ada hadisnya. Saya share dalam Facebook saya. Saya pun tak ingat ada hadis, tapi semua sahih. Yang keempat, ini semua tak percaya. Ya benar Ustaz, Nabi suka bahagian ni. Nabi suka bahagian hati. Ini hadis Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ibnu Umar sembelih kambing, kibas, biri-biri, tanya Nabi, Nabi nak apa? Nabi kata sawadaha ai kabidaha. Kabid ni hati ya. Ustaz, bukannya orang kata dulu makan hati sebagainya tak elok ke? Itu petua-petua orang dulu. Wallahu a'lam lah sejauh mana kebenarannya, ada dalam kitab-kitab lama ada petua-petua. Tapi Nabi sendiri suka hati. Hati tak menyebabkan bebal, tak. Saya memang favourite saya hati. Setakat ni tak bebal lagi lah setakat ni. Saya memang kalau dekat Mesir tu, Masya Allah, Kibdah Iskandariah, Alexander liver memang sedap. Memang sedap. Cuba try ya. Sedap. Hari-hari makan. Setakat ni tak bebal lagi lah kan. Maksudnya tak ada lupa Quran ke hadis, lupa sebab lain bukan sebab hati kan. Maknanya ini Nabi suka. 4 tadi kan. Kita ni kadang-kadang dengar-dengar benda-benda tak pasti. Makan apa semut lah, itu semua petua. Kadang-kadang saya nampak satu surau dekat area Lembah Kelang, bukan Putrajaya ni lah. Dia lekat dekat pintu surau, dekat dinding surau. Makanan-makanan yang Nabi tak makan. Campur ayam dengan ikan. Tak ada, ini petua je. Berdosa kita sebut Nabi, sedangkan benda ni petua. Saya nampak dekat satu, dia lah dekat area belah-belah Bangi sana kan, surau kecil lah. Saya nampak dia tempek dekat pintu surau, dekat dinding surau, dia kata Nabi tak makan benda-benda macam tu. Di antaranya tadilah campur makanan laut, makanan darat. Itu semua petua. Bukan Nabi. Tak makan semut, itu petua. Semut tak elok dari segi penghafalan, itu petua. Ada beza petua dengan sunnah Nabi. Petua terpulanglah, nak percaya. Tapi sunnah Nabi mesti percaya. Nak buat dapat pahala, tak buat kosong. Ini bahaya, kita kena berhati-hatilah benda-benda macam ni kan. Mungkin dia dapat daripada kitab-kitab mana kan. Jadi kita kena berhati-hati agar kita tidak menceroboh benda-benda yang menyalahi ataupun bertentangan dengan sunnah. Jadi sebagai kesimpulan, masa pun dah nak habiskan, lagi 5-6 minit lagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak sebelah sebagai apa visi kita. Misi kita tadi nak merasai kesusahan orang susah. Walaupun maghrib tu dah hilanglah orang susah tadi lah. Maghrib tu dah hanya orang senang dah kan. Sebab makanan banyak. Visi kita itu misi nak rasa orang susah, bukan nak jadi orang susah, nak rasa orang susah punya kesusahan. Visi kita ialah bebas daripada neraka. Itu yang Nabi sebutlah dia apa? Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah ni bebaskan ataupun naikkan nama-nama manusia yang bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan yang ikhlas, dan mereka akan bebas daripada api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, setiap malam ada. Maksudnya setiap malam ada nama yang bebas daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nak gerun sangat dengan neraka ni? Kenapa kita nak gerun sangat? Semua tahu tentang siksaannya, tentang betapa lamanya. Tuan-tuan, kita dengar baru ni kan Insta famous rentas negeri kena berapa penjara? Sehari kan. Denda 2,500. Penjara biasa sehari seminggu. Dulu yang kes yang maki polis tu seminggu. Sehari seminggu sebulan. Neraka tak ada. Nabi sebut innal abda la yatakallama bil kalimah yuhwa fin nari sab'ina kharifan. Sesungguhnya seorang hamba bercakap satu perkataan. Kalimah boleh satu perkataan, kalimah juga boleh satu ayat. Satu perkataan yuhwa fin nari sab'ina kharifan, 70 tahun dalam neraka. Kita nak, bila seorang tu bila kejahatan dia lebih, kebaikan dia bawah, maka nak cover balik tu banyak dosa tu. Satu perkataan 70 tahun dalam neraka. Kita maki hamun banyak, lagi-lagi mengumpat bukan satu perkataan, satu perenggan, satu karangan. Banyak kita punya mengumpat tau, bukannya satu perkataan. Jenuh, satu karangan berapa? Paling pendek 80 perkataan. Saya ingat sekolah rendah dulu kan. Bawah-bawah, basic bawah 80 dulu mula-mula tu kan.
tulis karangan 80. Kalau yang karangan basic 80 perkataan kita mengumpat, kalau dah sejam tu kalau kita mengumpat sembang pompang hal orang lain, mengumpat mengata semua, bukan lagi satu karangan, satu novel lah. Kalau 80 perkataan pun kali 70, itu untuk satu masa. Jenuh kita nak masuk neraka lama-lama, tuan-tuan. Satu hadis yang saya baru share kemarin dalam Facebook saya, tuan-tuan boleh share lah, boleh follow, share saya punya Facebook. Saya pun baru upah graphic designer lah untuk buat info yang grafik yang cantik. Start minggu ni saya upah 5 kali 5 info ilmu seminggu. Jadi jangan lepaskan pelbagai info-info yang terbaik. Yang terbaru sebelum saya masuk, tadi saya kat kereta tadi kan, saya sempat lagi post. Saya senangnya sebab bagi konten kat dia buat, saya post je. Saya post pasal hukum yang semasa, hukum terbuka awal. Jadi boleh tengok, dapatkan sekarang dalam Facebook saya, hukum terbuka awal. Salah azan kan. Jadi tuan-tuan, saya share kemarin sebuah hadis tentang dahsyat neraka. Nabi kata, hadis sahih ni, hadis Al-Bazzar, hadis sahih. Apa Nabi sebut? Lau kana fi hadzal masjid, kalau masjid ini terdapat mi'atu alfin aw yazidun, terdapat 100,000 orang atau lebih, summa ja'ah ahlun nar, datang ahli neraka, yatanafas, bernafas, bukan membakar, bukan apa kan, fa asabahum, kena nafas tadi, fa ahraqahu wa man fi, akan terbakar semua masjid, semua bangunan tadi, dan orang yang berjumlah 100,000 orang. PICC berapa boleh muat? Sampai 1,000. Sampai kan? Besar dewan tadi. Satu nafas. Fa asabahu nafasu. Satu nafas je. Kalau anfas jamak ni satu nafas je. Kena satu nafas ahli neraka, dewan yang memuatkan 1,000 orang habis lunyai, hancur, terbakar, orang mati habis. Itu baru kena nafas, bukan kena api neraka lagi. Jadi inilah masanya. Fast lane untuk kita ke syurga dan jauh daripada neraka ialah Ramadan. Jadi jangan sia-siakan. Jadi cukuplah itu saja. Cuma satu iklan lah. Saya ada pondok online. Dulu saya buat pondok fizikal sejak Mesir lagi. Sewa rumah buat pondok. Apa pondok? Mengaji kitab-kitab turas. Tapi dengan cara yang teniah, santai. InsyaAllah mudah sampai. Antara yang belajar Datuk Filah Kamsah. Ramai lagi lah. PU Hafiz, PU Amin, kawan saya pun belajar. Ustaz Don pun belajar. Ustaz Don cuma Ustaz Don dia sibuk, dia ambil video. So dia ada video. Habis kelas kita ada bagi video dekat Telegram. Dan seminggu lepas tu saya akan muatkan dalam grup WhatsApp. Dia punya, kalau grup WhatsApp tak payah nak download dah, terus tengok video tadi on the spot. Jadi siapa berminat boleh tengok dalam saya punya IG dan Facebook. Jadual kelas tadi dah ada 10 kitab seminggu. Selasa, Rabu, Khamis, biasanya lepas Isyak. Ada juga satu hari tu siang. Jadi boleh dapatkan, ada fiqh, usul fiqh, al-azkar, riyadhus solihin, syama'il. Lepas raya ni nak start al-azkar dengan tafsir lain, tafsir ayat banyak. Ada mana habis satu kitab, kita buat kitab lain tapi sama subjek tapi kitab lain. Jadi siapa yang berminat, saya pun baru buat start daripada PKP ni, ialah kerana PKP dah berapa bulan tak ada kuliah-kuliah. Jadi alhamdulillah sambutan sangat baik, sampai luar negara pun ada yang berminat. Orang Melayu lah, bukan orang luar negara, orang Arab ke tak kan. Orang Melayu yang duduk luar negara pun berminat, duduk Saudi, duduk Dubai. Jadi siapa yang minat kelas online, kita open. Sekarang tuan-tuan segera nak tanyakan, kita daripada mula sampai habis boleh tanya. Bukan tunggu hujung tak. Dan kita buat nota masa kelas biasanya kan, terutama kelas fiqh yang perlukan nota. Jadi siapa yang berminat boleh tengok saya punya Facebook, Pius Salman. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.